Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar uh, untuk debugging ataupun troubleshooting dalam Android apps ya. So kita akan guna dua cara. Yang pertama kita akan guna log dan yang kedua kita akan guna breakpoint ya. Okey. Ini apps yang kita dah buat sebelum ni, iaitu kita buat apps untuk kira jumlah bayaran bulanan bagi sesuatu loan ya, suatu pinjaman. Okey. Sebab dia melibatkan banyak pengiraan, kita biasanya akan melakukan error lah. Okey. So cara pertama kita boleh buat log macam mana nak buat? So kita boleh tambah di coding ni. Okay. log.d. Okey, kemudian kita bagi nama apa error ataupun biasa saya letakkan variable dan nilai dia yang kita nak check lah. Okey. Right. Okey. So yang kedua pun sama. Log.d, kita nak tengok interest kita masukkan tu sama ke tak dengan yang kita letakkan right. Okay. So just right. Alright. So nanti dia akan keluar nilai-nilai ni, kita boleh check lah nilai yang kita masukkan ya. So macam mana nak check? Kita perlu run dulu. Okay, kita run dulu. Okay, once the application kita dah run, kita boleh test lah nilai yang kita masukkan ni. Dia dapat tak nilai yang kita masukkan. Okay, 1,000 atau 10,000. Ini kiraan semalam lah. Kiraan sebelum ni ya. Right, duration 5 years. Calculate. Alright. So dapat nilai dia. So macam mana nak tengok nilai yang kita masukkan ni betul atau tidak dimasukkan dalam apps kita. Okay, kita boleh tengok di logcat. Di bawah ni ada logcat. Okay, yang ini run. Okay, kita boleh tengok apa info yang apabila kita run kalau ada error pun dia akan keluar di sini lah. Okay, so kita nak tengok logcat So dalam logcat ni kita boleh tengok ini app kita, ini emulator kita emulator. Okay, emulator kita yang tadi yang disconnected ni emulator kita. So ini nama app kita tadi. Okay, yang kita save mula-mula masa kita create project Okay, so kalau anda perasan kat bawah ni dia ada keluar principal 10,000 So sama tag dia principal, nilai dia 10,000 yang kita masukkan. Okay, interest okay. Yes, okay, betul lah. Nilai yang kita masukkan tu betul kan. So itu adalah salah satu cara lah. Kebiasaannya kalau ada error, nilai dia tak sama lah kan, seperti yang kita expect. So contoh dekat sini lah, monthly interest. Katalah kita buat log.d
log ni ada macam-macam lah. Log.println boleh, log.e and log.i. Okay. Ini boleh tengok dalam documentation lah apa dia buat. Biasa saya guna log.d lah. Alright, so message dia, dia kena ada yang pertama tag dia kan. So tag dia monthly interest, kita letak saja. Sebab kita nak check monthly interest ni calculation dia betul atau tidak. So lepas tu kita just letakkan nilai monthly interest ni. Okay, sebab dia dalam string so kena correct guna value of string Alright. So kalau interest kita kira 4 bahagi 100.0 bahagi 12 Sepatutnya kita dapat berapa? Cari di calculator, kita try kira Semula. Alright. So kita kira lah. Interest tadi kita masukkan 4 bahagi 100 bahagi 12 So sepatutnya kita dapat 0.003333 kan. Okay, so dapat ke tak? Kita run sekali lagi. Buka logcat. Okay. Right, so dia akan refresh balik. Okay. So kita masukkan nilai Masukkan nilai mungkin 15,000 dan 10,000 lah. Tadi kita kira 10,000. 10,000 interest 4 duration 5. Alright. Calculate. Okay, so nilai dia sama kan. Okay. Sama nilai dia. So maksudnya calculation kita betul. Okay. So itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita boleh letakkan breakpoint nak bagi senang nampak. So katalah saya letakkan breakpoint di sini supaya breakpoint ni just klik saja. Left click. Okay, bukan right click, left click. So nanti dia akan suspend Alright. So bila kita klik sini, nanti bila kita run ataupun kita lalukan, kita jalankan debugging tu, dia akan berhenti di sini Okay. So untuk debug dia, kita cari gambar kumbang debug app ataupun shift F9 klik di situ. Okay, wait for Gradle to run. Okay, waiting for debugger. Okay, tunggu debugger dia attach. Okay, dia dah attach. Okay. Sekarang ni dia belum run lagi. Sebab apa? Dia belum masuk dalam kita punya method So bila kita isi, tekan calculate, baru dia panggil method calculate. Barulah dia akan suspend di sini Alright, so 10,000 interest 4. Okay, duration 5. Alright, calculate. Okay, so nampak dia akan berhenti di sini dan dia akan keluar debugging punya menu So tengok dekat sini. So ada beberapa windows lah. Kat sini frame. So kita hanya interested dengan method calculate saja. Okay, kemudian dalam method calculate ni dia ada variables. Dia akan listkan variables yang ada dalam method calculate. Okay. So kita boleh tengoklah nilai yang kita masukkan tadi. Principal 10,000, interest 4, years 5 Okay. So nak tengok monthly interest ni betul ke tak, kita ada button di atas ni. Okay. Yang pertama step over, yang kedua step into, kemudian ada for step into dan step out. Step
over ni kalau kita nak langkau sesuatu method lah. Tu tak apa, kita abaikan dulu. Kita guna step into. Step into dia akan run satu per satu kita punya statement coding statement tu lah. So dia akan turun ke bawah. So kita akan dapat monthly interest tadi, nilai monthly interest tadi 0.0335 tu kan. Ni yang kita dah calculate tu. Okay, nak tengok lagi, kita turun lagi. Okay, message ini sebab message tu lah. Turun lagi. Okay, so kita akan dapat calculation. Turun lagi. Turun lagi kita akan dapat calculation month ni. So month tadi negatif 1 darab years darab 12 kan. Okay. Okay, seterusnya step lagi. Okay, so ni dia akan kira principal 1000, monthly interest 0.033. Okay, lebih senang nak nampak dia punya nilai kan di sini. Okay, so nak dapat nilai result, kita turun lagi ke bawah coding ni. So kita dapat nilai result. Okay, 184. Okay, nampak dia dalam bentuk ni. So dia punya decimal point banyak, so kita kena limitkan kepada 2 lah kan, sebab kita punya currency biasa pakai sampai 2 sajalah. Alright, so lepas kita dah setkan pattern, kita tengok txt result. Alright, tadi turun. Alright, okay. Step out of the decimal tadi sebab step dia run dalam decimal punya kelas Alright, so kita dah run decimal ni. Okay, so ni result. So kita boleh tengok lah result ni tadi, value dia. Ini dalam bentuk memory dia lah yang disimpan tu kan. Okay, so turun lagi, step out. Okay, so step out, so kita dapat 184.17. Okay, kalau dia tak boleh turun tu maksudnya kena step out daripada, mungkin ada dia masuk dalam kelas-kelas tertentu kan. So you kena keluar daripada tu. Dan kita akan terus dapat result dia lah 184.17. Okay. Okay, itu saja untuk debugging. Hopefully anda ada belajar sesuatu. Terima kasih.